Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أنت الأحد الذي أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد رب اشرح لنا صدورنا واحلل عقدة من ألسنتنا واحلل عقدة من ألسنتنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا يفقهوا أقوالنا يفقهوا أقوالنا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد العالمين آمين 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 يا رب العالمين. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kita ni lah. Masail Al-Quran ni. Kita sambung pada masail yang ke-20 dan juga masalah ataupun huraian masalah. Huraian berkenaan tentang setiap satu huruf terdapat bidadari bagi pembacanya. Dan setiap satu huruf itu terdapat bidadari bagi para pembacanya. Okay. Jadi kita bacakan terlebih dahulu apa yang disebutkan oleh Syekh Bukhya. Ya, Syekh Bukhya sebut apa ni kat sini ni. Dia kata lil qari'i bi kulli harfin hariratun fil jannati. Dalam kitab Bukhya, Syekh Bukhya disebut dia bagi setiap qari. Kira qari ni bukan qari yang tilawah Quran baca tarannum tu kan. Tapi yang dimaksudkan qari di sini adalah bagi setiap orang yang membacakan Al-Quran. Yang sebenarnya bagi setiap siapa-siapa sahaja yang membacakan Al-Quran dan juga yang mana melafazkan dan juga mengucapkan huruf-huruf dan juga ayat-ayat Al-Quran tersebut. Apa dia? Bi kulli harfin, bagi setiap huruf. Kira bagi setiap huruf daripada apa yang diucapkan ataupun dia sebutkan ataupun dia bacakan daripada Al-Quran tersebut. Apa dia? Hariratun fil jannati. Kira hariratun fil jannati. Apa maksud harirah? Yani bidadari di dalam syurga. Kira bidadari di dalam syurga. Yang bidadari di dalam syurga. Jadi untunglah siapa yang suka baca Al-Quran dan juga kuat baca Al-Quran dan juga sering-sering membacakan Al-Quran, maka setiap huruf baginya itu, ya, bagi setiap huruf yang kita sebutkan dan juga yang kita bacakan adalah ada bidadari bagi tiap-tiap huruf tersebut. Ini diambil daripada mana? Ini bukannya Pak tahu sendiri ya. Saya tidak ada cakap tahu kan. Diambil daripada kitab tafsir Imam Al-Tha'labi. Ya? Dalam kitab tafsir Imam Al-Tha'labi, dalam satu huraian yang panjang lah, dia cerita pasal keseluruhan ayat Quran itu ada berapa. Contoh dalam ini dia beritahu dia jami'u ayatil Qur'ani sittata alafin wa sittami'atin wa sittuna ayat. Ayat Quran tu ada 6,660. Ya, dia beritahu lah dalam kitab tafsir Al-Tha'labi, dia beritahu dia ayat Al-Quran ada 6,660. Ini mengikut dia. Tapi kalau kata ikut kita, yang mana kita baca Al-Quran
mengikut qiraat Imam Hafs dan juga ambil daripada mushaf Kufi. Kita pakai mushaf Kufi ni sebenarnya. Mushaf Kufi, ayat Al-Quran ada sebanyak 6,236. Okay, 6,236. Tak apalah. Yang ni yang disebutkan oleh Imam Al-Tha'labi, kita sebutkan saja, kita datangkan pendapat dia lah, sebab dia beritahu ayat panjang sikit. Dia kata alfu ayatin amrun, ada 1,000 ayat berkenaan tentang perintah, wa alfun naha, dan juga ada 1,000 ayat tentang nahyu, yang ni tentang apa dia? Ingkar dah, tentang penafian. Maksudnya satu surah, satu lagi larangan lah. Larangan ayat-ayat berkenaan tentang larangan, dan juga 1,000 ayat berkenaan tentang perjanjian, 1,000 ayat tentang pengingkaran, 1,000 ayat tentang kisah, dan juga 1,000 ayat tentang amthal. Amthal ni maksudnya tamthil lah, permisalan. 500 ayat tentang halal dan juga haram, 100 ayat tentang tasbih dan juga tahlil ni la ilaha illallah lah, dan juga 60 tentang nasikh dan juga mansukh. Nasikh mansukh ada 60. Maka kesemua sekali kalau kita campur, semua akan jadi berapa? 6,660 ayat. 6,660 ayat. Okey. Dan juga disebutkan di sini lil qari'i bi kulli harfin hadiratun fil jannah. Ini pada sinilah ayat yang diambil oleh Syekh Buya, diambil daripada kitab tafsir Imam Al-Tha'labi, yang ini bagi setiap seseorang yang membacakan Al-Quran, bagi setiap satu huruf ada bidadari baginya. Ada bidadari baginya. Disebutkan berkenaan tentang bidadari baginya, ini bagi orang lelaki lah, bagi orang lelaki. Tak kau perempuan nak bidadari juga. Kan sehari kita tukar orang perempuan bidadara. Orang perempuan pakai boleh bidadara, orang tak ada lah. Mana ada bidadara dalam syurga? Bidadara tak ada dalam syurga. Yang ada bidadari sahaja. Tapi kalau kata wildan, ada lah. Apa dia wildan? Wildan ini adalah anak-anak kecil yang menjadi pembantu ataupun pesuruh syurga. Itu ada. Kena wildan ada, bidadari ada, bidadara tak ada. Jangan ada mana-mana sendiri. Ini mengikut yang jumhur. Saya beritahu ni jumhur. Yang tak jumhur beritahu ada bidadara, tapi saya tak pakai. Kita beritahu yang jumhur. Jumhur beritahu bukan bidadara. Untuk orang perempuan dia berbeza. Jadi bagi orang perempuan, setiap satu huruf itu bukan diberikan akan bidadara, tapi diberikan benda yang lain. Berikan benda yang lain lah. Apa yang disuka atas muka bumi ni. Seperti mana kita sedia maklum bahawasanya dia orang lelaki, orang lelaki ni dia cari duit, dia nak kaya, dia nak handsome, dia nak smart, dia nak keterampilan, dia nak tu nak ni. Sebab apa sebenarnya? Nak tunjuk kat siapa? Kalau orang lelaki kalau kita tanya soalan ni, mesti jawapan dia nak tunjuk orang perempuan. Dia tak kisah sangat dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia tak kisah mana pun. Kawan-kawan dia hang kaya, hang miskin pun dia tak kisah sangat pun. Tapi kalau kata dia kaya, dia handsome, dia smart dan sebagainya, nak tunjuk kat siapa? Tunjuk orang perempuan. Berbeza lah dengan orang perempuan. Orang perempuan tak macam kita lah. Orang lelaki dia beza. Orang lelaki apa yang kelebihan ada pada dia, maksudnya yang belum nikah lah. Kalau yang dah nikah tu tunjuk juga tu gantai tu. Tak salah pun nak kata terpulang lah. Terpulang lah, nak kata tak kata pun terpulang lah. Cuma kita nak bagi faham secara umum ni lah. Orang lelaki ni kalau kata belum kahwin, situ yang dia nak bagi tunjulkan diri dia tu. Nak bagi nampak handsome lah, smart lah, ataupun power lah dan sebagainya lah. Nak tunjuk kat siapa? Tunjuk dekat perempuan lah, supaya perempuan tu nampak dia ni hebat. Kalau dah kahwin dia lain cerita. Tapi kalau kata orang perempuan dia lain, yang orang perempuan dia lain. Dah kahwin ke tak kahwin ke, dia bukan kisah sangat pasal lelaki. Adalah kisah tapi dia tak terlampau kisah sangat. Sebab dia orang perempuan ni, dia lebihannya tumpukan kepada benda yang lain. Kalau nampak orang tu pakai kereta baru, bang kereta baru bang, dia bagi syarat tu, semua apa dia? Tukar kereta tu. Walaupun kereta kita dah baru dah, macam tu lah. Bang tu, jiran sebelah tu, berli tu tangan dia, berli tangan dia sampai sini, bumi berli tu. Maksudnya dia suruh bagi limpah lah tu.
dia tak kisah pun suami dia ambil lah kerja pagat pun, walaupun makan apa dia, nasinya kicap boleh apa kan. Yang pentingnya apa dia, hajat dia itu tercapai. Jadi beza orang lelaki dengan perempuan, tapi tak semualah perempuan macam ni, kebiasaan je lah. Kita bagi tahu secara kebiasaan umumnya sahaja. Maka dengan sebab itu disebutkan pada ayat ini, bagi setiap satu huruf itu ada bidadari di dalam syurga padanya, padanya. Jadi kita malam ni kita nak uraikan beberapa perkara lah berkenaan tentang bidadari. Pertama-tama sekali kita nak sebutkan bahawasanya daripada hadis Nabi SAW tentang apa dia, ada 4 orang wanita, yang mana 4 orang wanita inilah mereka menjadi apa dia, ketua syurga, yang ketua bidadari di dalam syurga, yang ketua bidadari di dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga diambil oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Dia kata afdhalun nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran, atau kama-kala, yakni wanita-wanita yang paling utama di dalam syurga itu ada 4 orang. Kena wanita-wanita paling utama dalam syurga itu ada 4, yakni kalau dalam hadis lain Pak dia sebutkan kena bahawasanya ketua wanita di dalam syurga itu ada 4. Siapa dia ketua wanita dalam syurga yang 4 itu? Yang pertamanya adalah Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW yang pertama, dan juga yang mana Nabi SAW mengamalkan monogami. Sebelum Nabi SAW nak poligami, Nabi SAW monogami dulu. Monogami ni maksudnya seorang isteri lah, seorang isteri. Sebelum Nabi SAW nak ada banyak isteri itu, maka Nabi SAW ada seorang isteri yang dia Khadijah, yang Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, atau Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Okey. Yang keduanya adalah Fatimah binti Muhammad, yakni anak Nabi SAW lah, Fatimah binti Muhammad, anak Nabi SAW. Yang ketiganya adalah Asiyah binti Muzahim, Muzahim, yakni isteri kepada Fir'aun. Dan juga kita boleh lihat berkenaan tentang kisah periwayatan isteri kepada Fir'aun laknatullah ini ada di dalam surah At-Tahrim. Dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-11 ada Wallahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Itu ayat dia tu. Ayat dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang satu orang perempuan yang sangat soleh yang bernama Asiyah. Kerana Asiyah ni bini Fir'aun, tapi tak pernah sekali pun dia ni bersama, ataupun kita kata bersetubuh lah bersama dengan Fir'aun. Tak pernah sekali pun. Fir'aun tiap-tiap malam yang bersama dengan seorang iblis betina lah, iblis betina yang menyerupai akan Asiyah dan juga menggauli itu setiap malam. Padahal ke Asiyah tu, sebab Asiyah sebelum nak kahwin dia buat perjanjian dah, boleh nak kahwin dengan aku tapi syarat tak boleh sentuh aku, boleh kahwin pun tak sentuh. Jadi Asiyah ni dia sebenarnya tak pernah disentuh oleh Fir'aun, dia tak pernah disentuh oleh Fir'aun. So, yang ada menyerupai akan Asiyah itu adalah iblis betina yang mana menyerupai akan Asiyah, dan juga Fir'aun menggaulilah akan iblis tersebut pada tiap-tiap malam. Itu kisah ringkas lah. Tapi nak bagi tahu Asiyah ini memang ada dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah At-Tahrim. Kalau kita tengok ayat tersebut sebelum masuk kepada cerita tentang Asiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan terlebih dahulu berkenaan tentang isteri kepada Nabi Nuh dan juga isteri kepada Nabi Lut. Dua orang Nabi Allah
yang mana sangat soleh dan juga sangat taat, tetapi isterinya, kerana isteri kepada Nabi Lut dan juga isteri kepada Nabi Nuh, mereka dua ini adalah orang yang derhaka kepada Allah dan juga masuk ke dalam neraka. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh nak sebut ataupun tak nak cerita banyak sangat berkenaan tentang suami isteri ni. Kalau kata kedua-duanya itu soleh, soleha, maka itulah yang terbaik dan insya-Allah kedua-duanya itu ahli syurga lah. Namun kalau kata kita lihat kadang-kadang suami ni masya-Allah baik sungguh, tapi isteri na'udzubillah min zalik, tu tak tahulah tu mungkin jadi cerita seperti apa dia. Ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala tamthilkan berkenaan tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut tu. Jadi isteri Nabi kot, okay? Bahasa mudah lagi kita kata isteri Nabi kot pun ada juga. Pun ada juga apa dia? Engkar dan juga masuk neraka. Isteri Nabi dah tu. Kena isteri Nabi dah tu. Kita bagi tahu tu lah. Iman itu adalah apa dia? Bukan diwarisi dan juga kita tak boleh nak pindah-pindah. Kadang-kadang ada isteri yang baik, suami pula na'udzubillah min zalik. Macam cerita Asia, yang atas tu suami baik, isteri masalah. Yang bawah tu cerita pasal Asia, isteri salihah, suaminya pula adalah Fir'aun. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya suami isteri ni pun belum tentu lagi sama-sama masuk syurga. Belum tentu dia, belum tentu lagi sama-sama masuk syurga. Saat ini saya akan sebutkanlah beberapa ciri daripada hadis Nabi SAW wanita yang memang confirm di ahli syurga. Saya kita sebut sekian. Itu yang ketiga. Dan juga yang keempat adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran ni kita tahulah ibu kepada Nabi Isa AS. Maka empat orang ni, okay? Empat orang ni, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Asiyah dan juga Siti Maryam. Kita sebut Siti, sebenarnya yang dimasukkan Siti itu kan Siti lah, Sayyidati, itu maksud asalnya. Tapi biasalah kita orang Melayu ni kita short form. Short form asalnya Sayyidati itu asal makna dia. Tapi kita short form tinggallah Siti dan S-I-T-I. Kerana orang sekarang dia rengkah lagi C dengan T. Dia rengkah C dengan T saja. Dalam Honda City. Aduh. Okay, tak boleh tu. Tapi nak bagi tahu cerita, ada 4 golongan wanita yang mana keempat-empat ini adalah ketua bidadari dalam syurga. Kerana keempat-empat ini adalah bidadari dalam syurga. Kerana empat-empat ini adalah bidadari dalam syurga. Dan juga berkenaan tentang ada satu hadis berkenaan tentang sebelum kewafatan Nabi SAW sikit, yang sebelum kewafatan Nabi SAW sikit, maka Nabi SAW dia bisikkan pada telinga Sayyidah Fatimah ni beberapa perkara lah. Pertama kali disebutkan apa dia? Wahai Fatimah, kebiasaannya Jibril ini dalam bulan Ramadan, ini satu bulan Ramadan, saya masukkan sikit sebab kita satu bulan Ramadan. Nabi SAW sebutkan kepada wahai Fatimah, kebiasaannya Jibril bila kata masuk dalam bulan Ramadan, dia akan datang setiap hari. Maksudnya dalam bulan Ramadan dia akan bertadarus dengan aku satu kali khatam Al-Quran. Namun pada tahun ini, yang tahun tu maksud tahun kewafatan Nabi ni, dia kata namun pada tahun ini Jibril alaihissalam 2 kali datang jumpa dengan aku dan 2 kali bertadarus dengan aku khatam. Nah, maka Nabi kata dia, aku merasakan bahawasanya ajal aku sudah hampir tiba. Sebab dia baca 2 kali tadarus 2 kali ni maksudnya apa dia? Nabi boleh agak dah ni, aku nak mati dah ni. Maka Siti Fatimah dengar berkenaan tentang apa yang disebut oleh Nabi SAW itu, dia menangis. Dia menangis. Kemudian Nabi SAW kata, jangan nangis, jangan nangis. Sebab kita semua akan mati. Dan juga ketahuilah kamu, aku nak bagi satu khabar gembira tentang apa dia? Bahawasanya orang yang nak masuk dalam syurga adalah orang-orang yang perempuan, wanita-wanita yang masuk dalam syurga adalah wanita-wanita yang salihah. Dan kamu Fatimah salah seorang daripadanya. Dia tadi nangis sedih, lalah dia gembira. Dan juga ada hadis lain yang disebutkan oleh Nabi SAW bahawasanya apa dia? Pintu syurga untuk golongan wanita ini tidak akan dibuka. Ya, pintu syurga untuk golongan wanita ini tidak akan dibuka sama sekali kecuali
kamulah orang yang pertama yang akan memasukinya. Kan maksudnya apa dia? Pintu syurga ni takkan buka selagi mana dia? Selagi orang yang pertama nak masuk tu bukan yang bernama dia Fatimah binti Muhammad. Jadi ke pintu syurga untuk golongan wanita takkan buka lah. Maksudnya Fatimah ni lah orang yang pertama. Namun ada hadis yang lain menyebutkan, Nabi kata apa dia? Wahai Fatimah, kamu ni bukanlah orang yang pertama yang masuk dalam syurga. Ada orang lain masuk dulu. Jadi dia pelik. Sebelum pada ni bapa aku cakap pintu syurga takkan terbuka kalau bukan nama aku yang disebut, tapi aku bukan orang yang pertama pula. Siapa pula orang yang pertama ni? Siapa pula orang yang pertama yang masuk syurga? Maka apa dia? Dia tanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang pertama yang masuki syurga? Syurga bagi golongan wanita lah. Syurga bagi golongan wanita. Maka Nabi SAW menjawab, ada seorang yang bernama apa dia? Muqiyah. Muqiyah. Dia ni ialah orang yang pertama sekali masuk ke dalam syurga. Dia ni ialah orang pertama sekali masuk dalam syurga. Dia berada di hujung kota Madinah. Pergilah kamu cari dan juga berjumpa dengannya. Tengok amalan dia ni, dia buat apa ni. Sehingga kan apa dia? Dia ni ialah orang yang pertama masuk dalam syurga. Maka Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, dia terkesima lah dan juga dia khairah nak pergi jumpa dengan orang ni. Siapa ni dia ni? Sebab dia ni sepatutnya akulah masuk dulu syurga, bukan dia ni tiba-tiba tekok pula cerita apa pasal dia ni pula masuk dulu pada aku. Maka dia yang ni Sayyidatina Fatimah rasa bukan tak puas hati lah, tapi dia nak tengok apakah amalan yang menyebabkan Muqiyah ni, Siti Muqiyah ni masuk dulu syurga. Maka dia pergi cari dan juga berjumpa agar rumah Muqiyah ni dekat hujung kota Madinah. Dan juga dia nak bagi salam, dia ketuk pintu, dia bagi salam, dia tanya inikah rumah Muqiyah? Dia kata ya benar. Dia tanya siapa kat luar? Dia kata aku Fatimah, anak kepada Rasulullah. Jadi Muqiyah ni dengar Fatimah datang memang seronok lah. Bukannya orang biasa-biasa datang ni, anak Nabi datang, maksudnya anak orang paling besar sekali. Mari datang nak jumpa dengan kita pun ni lah seronok. Tapi dia tak buka pintu, dia tak buka pintu. Dia tanya dekat Fatimah, kamu datang dengan siapa? Kamu datang dengan siapa? Maka dijawab oleh Muqiyah, aku datang dengan dia, aku datang dengan Hasan. Maka Muqiyah kata, minta maaf, wahai anak Rasulullah, kekasih Allah, aku tak boleh buka pintu kerana apa dia? Suami aku telah memberikan pesan, jangan bagi siapa-siapa juga daripada orang lelaki masuk ke dalam rumah sementara ketiadaan aku. Jadi tak boleh masuk kan, tak boleh masuk. Jadi dia kata dia minta maaf, kata aku tak boleh bagi hang masuk sebab ada Hasan. Maka apa yang disebutkan oleh Fatimah, dia kata Hasan kan budak-budak lagi, Hasan pun bukan yang besar. Kata budak lagi takkan tak boleh masuk. Dia kata walaupun budak dia tetap lelaki. Walaupun budak dia tetap lelaki. Kata macam ni lah, kau balik dulu, esok datang balik, nanti petang suami aku balik, aku minta izin. Fatimah pun kita tak tahu lah, besok lah mari. Esok mari pula. Besok mari pula. Bila kata besok mari pula, seronok Muqiyah ni nak buka pintu tapi tak buka pintu ni. Dia tanya benda yang sama macam tadi, bagi salam sebagainya. Maka Muqiyah ni tanya, kamu mari dengan siapa? Aku mari dengan Hasan dan juga Husain. Jadi apa Muqiyah ni kata, dia minta maaf Fatimah, semalam aku minta izin dengan suami aku Hasan je, tak tahu pula yang kau bawa Husain. Jadi dia kata dia tak boleh buka pintu juga. Balik dulu, dia kata hari ni suami aku balik, nanti petang aku minta izin sekali lagi. Maka Fatimah ni pun peras, silap pula dia bawa dengan Husain, jadi tak boleh masuk juga. Balik pula, balik itu saja. Esok pula mari sekali lagi. Mari sekali lagi. Maka dia benda yang sama lah, bagi salam sebagainya. Muqiyah dia tanya kepada Fatimah, mari dengan siapa? Mari dengan Hasan Husain lah. Barulah dia buka pintu, barulah masuk sebab suami dia dah bagi izin. Barulah masuk. Bila kata masuk, si Muqiyah ni sibuklah menguruskan hal rumahnya. Dan Muqiyah ini tergolong dalam golongan wanita yang cantik. Cantik dia ni, orang yang cantik kan.
tapi hidupnya sederhana dan juga rumahnya juga sederhana. Rumah sederhana dan juga keadaan semua sederhana lah, tapi dia tengah sibuk mengemas sambil dia melayan Fatimah tu sikit lebih kurang, dia mengemas rumah, masak dan sebagainya. Sebab dia kata dia, suami aku nak balik dah, kejap lagi, sikit lagi suami aku nak balik. Maka dia sibuk mengemas dan juga buat makanan dan sebagainya, dan kemudiannya dia adalah meletakkan satu tempat yang istimewa, tempat khusus untuk suami dia duduk. Ada dua benda dia letak kat situ. Apa dia dua benda yang dia letakkan di situ? Satu kipas, satu dia letakkan kipas. Yang keduanya, yang keduanya dia letak apa dia? Dia letakkan macam kita sebutkan rotan lah, letakkan rotan, ataupun kita kata dia cambuk lah, cambuk. Maka kipas tu boleh agak lah nak apa, tapi campur tu pelik. Maka ketika Muti'ah dah siap semua baru nak bersembang, maka Fatimah tanya, kenapa kamu letak dua benda ni? Dia kata kipas itu adalah kegunaanku untuk mengipas akan suamiku ketika mana pulang daripada kerja yang penat. Manakala ni hak campur ni nak buat apa? Ataupun rotan tu lah nak buat apa? Dia kata rotan ni ataupun campur ini aku sediakan untuk suamiku supaya dia, kalaulah kata masakan aku ini tidak sedap, kira dia cakap, kalau kata masakan aku tak sedap, maka dia akan pukul aku. Sampai tak cerita sekali ya, cuba bini kita buat lagu tu, seronok kita ni, kita balik rumah tak ada makanan apa, balik lapar lah. Ni nak bagi tahu sifat solehah. Sifat solehah ni seorang wanita yang mana dia tak disuruh pun menjadi seperti hamba. Dia tak suruh dia jadi seperti hamba, tapi dia kelakuannya itu sendiri buatkan dia jadi hamba kepada suaminya. Dan juga dengan sebab itulah dia ni orang yang pertama masuk syurga. Maka dikisahkan kembali bahawasanya dia ni bukan orang pertama juga. Macam kita sebutkan tadilah, pintu syurga tidak akan dibuka jika bukan disebutkan nama Fatimah binti Muhammad lah orang yang pertama masuk ke syurga. Maksudnya pokok mana orang memang Sayyidah Fatimah orang pertama. Tetapi kenapa disebutkan Muti'ah ni orang pertama? Sebab dia adalah orang yang tarik kuda Sayyidah Fatimah. Kan orang yang tarik kuda, maksudnya dia duduk bawah, dia tolong tarik kuda tu. Jadi kalau kata orang tukang tarik kuda, siapa yang masuk dulu? Fatimah masuk dulu ke dia masuk dulu? Mestilah apa kata kuda masuk dulu, dia puteri tu dia masuk dulu. Tapi kalau ikutkan kesinambungan ataupun kesimpulan cerita tu, tetap Fatimah orang pertama. Dia tu tukang tarik kuda. Jadi orang kata tu tukang tarik kuda tu maksudnya tetap dia orang pertama juga lah. Tapi nak bagi tahu dia kehebatan dia tu lah atas amalannya. Kerana atas amalannya tersebut, dengan amalan itulah yang membawakan apa dia ini orang depan sekali untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, dengan sebab itu kita bacakan sikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 ciri lah. 5 ciri golongan wanita yang confirm dijanjikan syurga kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Okay. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa perkara atau ciri yang mana disebutkan oleh Nabi SAW ni, kalaulah perempuan tu buat benda ni, maka apa dia, masuklah mana-mana jua ke dalam syurga melalui mana-mana pintu sekalipun. Dia nak kata hebat ni, mana-mana perempuan yang boleh buat akan, dalam hadis Nabi sebut 4, nanti kita syarah dia jadi 5. Dalam hadis Nabi sebut 4, tapi nanti kita syarah dia jadi 5. Yang pertama sekali adalah apabila seseorang wanita itu menyempurnakan solat 5 waktunya. Ya, solat sempurna 5 waktu. Itu yang pertama. Maka kalau kita nak lihat berkenaan tentang solat 5 waktu, siapa yang orang wanita tak pernah langsung qada akan solatnya,
maka ada satu wanita sahaja yang mana dia tak pernah qada langsung solatnya, dan juga solat ni semuanya adaan. Kita sendiri pun ada qada. Nak kata dahsyat tak dahsyat ni. Orang perempuan ni, dia ada satu perempuan yang mana solatnya tak pernah qada pun. Semuanya adaan, masuk adaannya buat dalam waktu. Siapa dia perempuan tersebut? Yang tadi kita sebutkan ada 4 orang kedua. Salah seorangnya yang bernama Fatimah binti Muhammad. Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, dia ni tak pernah sekali pun qada akan solat. Tak pernah sekali pun nak qada solat. Kesemuanya dia tunaikan solat secara beradaan. Hatta dia sehingga kan dia bersalin pun benda yang sama juga. Nak kata hebat tak hebat dia ni, dia dahsyat sungguh lah Sayyidah Fatimah ni. Sampai dia bersalin pun, selepas dia bersalin tu keluar darah setitik je. Sebab tu kita punya permasalahan nifas ada dibicarakan berkenaan tentang dia aqallun nifasi lahzatun, kira sekurang-kurangnya nifas itu adalah dia 1 titik ataupun 1 detik. Dia dah keluar setitik maka itulah nifas. Seperti mana yang pernah berlaku kepada Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, Nabi SAW suruh Sayyidah Fatimah pergi mandi terus ayam. Nak kata hebat lah, semayang tak ada qada langsung. Hebat logoh ni. Kita sendiri pun semayang ada qada ni. Ni orang perempuan tak ada qada. Dia kan semayang 5 waktu, memang dia jaga sungguh dan juga menyempurnakan kelima-lima waktunya. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, wa hafizat farjaha, yakni apa dia? Menjaga akan kemaluannya. Kena menjaga kemaluannya, yakni faraj ni lah. Kena menjaga akan farajnya daripada perkara-perkara yang haram. Yang ketiga, wasamat syahraha, dan juga berpuasa sebulan penuh di dalam bulan Ramadan. Tak ada qada-qada. Kena puasa bulan Ramadan penuh, qada langsung tidak ada. Pun ada seorang wanita yang tak pernah qada puasa. Siapa dia? Fatimah. Sayyidah Fatimah dia tak pernah qada dah puasa dia. Puasa dia memang full sampai dia wafat. Dia adalah seorang yang perempuan yang mana tak pernah kedatangan haid, dan juga perempuan yang mana datang nifas 1 lahzah, dan juga perempuan yang sembahyangnya itu adaan, dan juga perempuan yang puasanya penuh tak ada qada. Ni anak Nabi ni. Anak Nabi SAW nak kata hebat tak hebat hari ni, memang power sungguh. Itu yang ketiga. Dan juga yang keempat, wa ta'at zawjaha, yakni dia mentaati akan suaminya. Kena mentaati akan suaminya. Maka bila kita sebutkan mentaati akan suaminya, maka kena faham selama mana perkara yang disuruh oleh suaminya itu tidak berlanggar ataupun tidak khilaf. Kena tak khilaf, tak berlanggar ataupun tak bersalahan dengan apa yang disyariatkan dalam Islam, maka selama itulah isteri tersebut wajib kena taat. Kena selama itulah isteri tersebut wajib kena taat. Ya, wajib kena taat ni. Tu nak bagi tahu sampai tahap macam tu sekali ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tersambung sikit ya. Maka berdasarkan daripada hadis yang kita sebutkan tadi ada 4. Dari satu lagi ni saya sambung. Jadi kalau tengok pada 4 ini, yakni 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, ini adalah ciri-ciri wanita yang mana wanita itu dijanjikan syurga berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Sabda qila laha dukhulil jannah, maka dikatakan kepadanya, yakni bagi perempuan yang ada 4 ciri tersebut, jaga solat, yakni sempurnakan solatnya, berpuasa penuh dalam bulan Ramadan, kecuali bagi haid nifas lah ya, selain pada haid nifas puasa penuh, dan juga boleh menjaga akan farajnya, dan juga taat akan suaminya. 4 ni ya, ada 4 dikatakan kepadanya dia masuklah ke dalam syurga melalui mana-mana pintu sahaja yang kamu mahukan. Ini satu. Dan juga satu lagi hadis Nabi SAW kena berkenaan tentang dia wanita yang menjaga akan dirinya. Mana-mana wanita yang menjaga akan dirinya, maka itu adalah ciri-ciri wanita yang kita sebutkan sebagai apa dia? Golongan ahli syurga. Nabi SAW bersabda,
ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'ul mar'atu as-salihatu idza nazara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Yakni mahukah aku beritakan, yakni aku kisahkan, beritahukan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan bagi seorang lelaki. Kira sebaik-baik perbendaharaan bagi seorang lelaki adalah apa dia? Iaitu isteri yang solehah. Isteri yang solehah. Yang mana ketika mana kamu memandang kepadanya, kamu akan berasa dia senang. Rasa senang maksudnya merasakan bahagia. Tengok dia tu rasa bahagia je. Kepala serabut-serabut tengok bini rasa sejuk. Kalau kita sejuk tengok bini serabut, tu bahaya. Tu bahaya tu bini dia tu kena otak tu. Yang bini tu kena otak tu, ada something wrong somewhere tu. Bahaya lah. Isteri yang salihah adalah kita serabut-serabut tengok bini tu sedih. Tu baru dia. Dia tengok dia tu jadi senang, tengok dia tu jadi gembira, tengok dia tu jadi rasa bahagia, hilang masalah. Itu satu. Yang keduanya adalah apabila diperintahkan kepadanya, maka dia akan terus mentaatinya. Ni pun masalah orang perempuan ni payah dah nak jumpa lagi. Kalau kita suruh dan kita pula kena lipat lagi. Demah. Tu tak ada tu ciri-ciri golongan ahli syurga tu. Jadi kalau kata kita suruh tu, dia tak cakap banyak. Dia tak cakap banyak. Bahkan saya ingat lagi ada satu kisah kisah satu guru di pondok. Satu guru di pondok, dia tak pernah panggil pun nama bininya, dan juga dia tak pernah sebut pun nama bininya. Dia hanya bagi isyarat sahaja. Kerana kalau kata ada orang datang dekat rumahnya, tetamulah bertamu di rumahnya, dia tak pernah panggil pun bininya. Dia ketuk je, ketuk ni lah. Biasalah rumah orang dulu kan kayu kan. Jadi dia ketuk lah. Dia ketuk 2 kali ya. Jadi dia pada dapur tu bunyi keluar kabut. Lepas tu sekali lagi boleh keluar pada tirai tu air. Tak cakap pun. Cakap pun tak apa, tak dia ketuk 2 kali ya. Bunyilah bunyilah keluar kabut kat dapur tu, keluar air. Lepas tu sekali dia ketuk lagi 2 kali, keluar kabut pula, keluar kuih pula. Tak cakap pun. Ketuk 2 kali ya. Orang kita sekarang ni ketuk 2 kali. Pasal apa? Nak kena pelangkung. Aku tak nak kena pelangkung, tak ada. Nak kata beza lah. Nak kata bezanya isteri yang salihah tu ketuk macam tu, dia tahu dah suami dia nak apa. Lepas tu kalau ketuk sekali tu tahu dah nak apa. Ketuk dekat dinding tu tahu dah nak apa. Tak sebut pun. Tak sebut nak air, tak sebut nak makanan, tak sebut nak tisu, tak sebut nak air, basuh tangan, tak sebut. Tapi dia punya isyarat tu bini dia tahu. Dan juga dia sangat mentaati agar suaminya. Dan juga dikisahkan juga tentang dia Tuan Guru ni almarhum ni, Tuan Guru Syekh Daud Bukit Abal. Tuan Guru Syekh Daud Bukit Abal, yang mana kain baju dia tak bagi orang lain angkat kecuali dia ataupun isterinya sahaja yang boleh angkat. Orang lain angkat semua tak kena dengan cara. Kerana apa dia? Cara angkat tu dia ada cara angkat lah. Dan juga setiap kali angkat tu kena baca selawat, dan juga dia ada cara letak. Jadi bini dia dengan dia sahaja yang boleh angkat. Orang lain angkat memang tak bagi. Nak bagi tahu sampai tahap macam tu lah. Dia jaga punya kehidupan dia. Orang lain pun tak sama lah dengan kita, beza lah. Bini mereka juga berbeza dengan bini kita, tak sama lagi bumi ni. Jadi nak bagi tahu tahap sampai tahap macam tu, taat sungguh. Suami cakap macam ni, tak cakap banyak, taat. Dan juga yang ketiga, apabila ia pergi, yakni bila suami itulah tidak berada dalam rumah, berpergian, maka isterinya itu akan menjaga akan dirinya di dalam rumahnya dengan sejaga-jaganya. Maka inilah ciri-ciri wanita solehah. Inilah ciri-ciri wanita salihah yang perlu kita terapkanlah kepada orang rumah kita, supaya mereka ini yang nanti akan menjadi kedua bidadari di dalam syurga. Kena fahamlah, bini kita nanti bila masuk dalam syurga, dia lah kedua bidadari.
Yang 4 orang tadi itu ketua kepada keseluruhan. Tapi kalau kata kita punya ketua dia dari siapa dia? Bini kita lah, bini kita tu. Maka tolong terapkan benda ini kepada mereka. Sikit benda saya nak tekankan berkenaan tentang solat. Kena? Sikit benda yang saya nak tekankan berkenaan tentang solat. Bila kita sebutkan berkenaan tentang solat, minta maaf nah. Bila kita sebutkan berkenaan tentang solat, maka apa dia? Berkenaan tentang solat berjamaah, ini antara satu fenomena dan juga menjadi adat kepada orang Melayu kita. Yang mana orang Melayu kita ni adat solat berjamaah ni kena ubah sikit, terutamanya bagi orang perempuan dan juga terutamanya bagi golongan awam. Orang perempuan ketika mana nak mari solat berjamaah pada solat fardu, berpekat je pun datang. Tapi kita tengok nanti terawih, apa pasal terawih ramai, tapi solat fardu tak ramai. Cuba tanya dengan orang, saya tak ada sini, jadi cuba tanya. Kita nakkan jawapan, kenapa bila solat fardu orang tak turun, tapi ketika solat terawih orang turun pula? Manakah yang lebih utama solat berjamaah? Solat berjemaah, solat tarawih ke solat berjemaah, solat fardu? Ni ramai orang tak faham ni. Ni ramai orang tak faham. Dan juga kebanyakan ni semua salah faham. Saya ada mengajar muslimat, saya tanya dengan dia, kenapa bila tarawih orang datang, tapi kenapa bila solat fardu orang tak datang? Jawapan ni senang je. Ustaz, dekat makruh ke mari solat fardu berjemaah? Saya kata kalau kata solat fardu jemaah mari itu makruh, orang mari solat tarawih ni terlebih makruh lagi dah. Kalau kenapa orang datang? Tak malu kat tu hekeh mari. Saya dibai kan. Kata kenapa orang datang? Dan solat tarawih ramai pula datang. Tapi kalau solat fardu, ya Allah, nak boleh ke satu sah pun susah. Kita sebut wanita dulu lah, kita sebut orang lelaki dah. Jadi tolong betulkan kesalahfahaman lah. Maka dengan sebab itulah pentingnya ilmu. Bila tak ada ilmu memang jadi masalah lah. Mereka mengutamakan akan perkara-perkara fudlah. Fudlah ni dia perkara-perkara yang kita kata sampingan saja. Tetapi mereka tak utamakan perkara yang utama, fadilah. Dia berbeza, fudlah dengan fadilah ni tak sama. Fadilah ni yang utama, fudlah ni benda yang lebihan-lebihan. Dia orang sibuk kepada benda lebihan. Tarawih nak mari macam tu macam ni. Oh penuh. Kalau tarawih saya pun pelik kan. Mana-mana surau masih saya pergi mesti penuh. Ada satu surau tu saya mengajar, tak pernah ada muslimat. Muslimat tak pernah ada langsung. Tapi bila masuk bulan Ramadan, muslimat penuh. Saya tanya dengan haji tu, haji dia orang ni bila 11 bulan lagi mana? Pergi mati ke apa? Dia orang ni pergi masuk kubur apa ni? 11 bulan tak pernah tumpuk. Tiba-tiba bulan Ramadan bapak penuh gila kata. Dia orang ni pergi mana orang ni? Bersuluk dalam batu kif ke? Sebab masa batu kif saya kata dia orang ni betapa dalam batu kif ke? 11 bulan tak jumpa, tiba-tiba bulan puasa dah penuh. Dia orang ni buat apa? Kita duk mengajar dan kita duk bagi kuliah, mari ya. Saya kata kita bukannya duk mengajar benda hal-rapu, kita duk ajar benda fardu ain tu. Jadi saya kata dia, korang yang melebihkan benda yang berlebih-lebihan ni tak ada kefaedahnya. Sepatutnya mari solat berjemaah itu kepada mana? Solat fardu ni lah, hukumnya sunat. Orang tak ngaji mana tahu. Dan orang kata benda makruh bendanya. Makruh itu ketika berlakunya dua perkara. Satu, boleh timbulnya fitnah. Yang keduanya berhias. Kalau orang berhias dan juga boleh timbul fitnah, barulah dia akan jadi makruh, bahkan boleh tukar pergi kepada haram. Kalau kata nak mari solat berjemaah tak berhias dan juga umurnya itu sudah lanjut dan juga tak memungkinkan berlakunya fitnah, maka sunnah datang solat berjemaah. Jadi benda yang sama kan, macam apa pasal orang boleh datang sembahyang tarawih dengan keadaan berjemaah, tiba-tiba solat fardu tak mampu main berjemaah pula. Sebab tu saya kata tanya dengan orang ada suka kata-kata mari tarawih tu bukan kita nak larang, tapi nak tekankan mari solat fardu jemaah tu lah. Yang mari solat jemaah tu untuk wanita lah. Manakala bagi orang lelaki, ini lagi harum. Orang lelaki lagi harum. Lagi harum orang lelaki, bukan dalam ni dalam ni confirm dah datang, tak payah cakap pun tak apa. Tak semua datang pun datang. Yang kita dah bagi tahu ni orang awam ni, orang awam ni pun kita pelik. Bila kata nak solat tarawih, sibuk nak datang surau masjid, bukan tak larang, baguslah mari. Tetapi utamakan solat fardu. Sebab ada sebahagian yang saya tengok sembahyang isyak tak sembahyang pun jemaah.
Tiba-tiba tarawih coy mari. Kok mana budak ni? Pelik sungguh. Kita nak tengok sebab berlaku kat masing rumah kita. Berlaku kat masing rumah kita. Time sebanyak sebab tu kita tahu kita jadi imam tu aku kenal lah siapa dia. Jadi sebanyak isyak tak ada. Dan tarawih ada. Dia duk ingat boleh ke sebanyak tarawih dengan atas sebanyak isyak? Ni pun satu hal. Boleh nak sebanyak tarawih dengan atas sebanyak isyak? Mana boleh? Maka sembahyang tarawih itu tak dikirakan tarawih. Kerana sembahyang tarawih itu tak dikirakan tarawih. Kerana dia syarat untuk boleh membuat tarawih mesti solat fardu isyak terlebih dahulu. Bukannya berjemaah tu fadilat lah, ajaran Nabi. Tapi kita nak bagi faham sembahyang isyak tak, tapi sembahyang tarawih ada. Lepas tu tak tahu nak kata kan. Okay, tak tahu nak kata. Jadi kita pelik kadang-kadang benda-benda ni pelik. Jadi orang lelaki orang lelaki tolong marilah solat fardu kena secara berjamaah. Marilah solat fardu itu secara berjamaah. Kerana apa ni? Itu terlebih utama berbanding dengan apa dia? Solat tarawih berjamaah. Dan juga antara dua benda lagi saya tambah sikit 3 minit. Ada dua perkara yang selalu saya tengok lah jemaah kita suka sangat buat. Dia tak suka solat sunat rawatib pun masalah. Tahu tak tingkatan solat sunat rawatib itu lebih utama daripada sembahyang tarawih. Memanglah kita bersama-sama, tapi dia punya fadilat dan juga pahala itu melebihi akan pahala tarawih tersebut. Dalam kitab Kashful Itham, kena ada menyebutkan solat sunat yang solat rawatib solat sunat rawatib ni ada dua, satu muakkadah, satu lagi ghair muakkadah, yang penambahan lah. Contoh selepas isyak 2 rakaat kita buat 4, jadi 2 tu muakkadah, 2 lagi ghair muakkadah. Mana-mana solat rawatib yang ghair muakkadah yang tidak dituntut itu terlebih utama daripada tarawih ni dah ke bawah lagi dah. Bawah sangat dah. Tiba-tiba dilebihkan tarawih. Sembahyang pada isyak tak buat. Ramai dah daripada kita, ramai ni. Kalau saya pergi tarawih kebanyakan saya tengok bahagian isyak tak buat. Sembahyang berjemaah pun tak buat. Tapi sibuk nak ke tarawih. Apa ke benda orang kita ni? Tu masalah. Dan juga yang satu lagi solat sunat yang sering-sering ditinggalkan, ni paling banyak sekali tinggal adalah dia solat sunat witir. Solat sunat witir pun satu hal juga, banyak tak buat. Dah lah korang sembahyang 8. Sembahyang 8 dah, habis diskaun dah tu 8. 8 tu dah diskaun dah. Witir tak buat bila. Alasannya apa dia? Nanti kita buat pagi. Bila nipu tak ada sembang sembang boleh sembang kari lah kau, nipu lah kau. Sebab apa dia? Saya sendiri pun dulu macam tu juga. Tak apa, nanti buat tak buat pun. Kita sendiri pun tak buat. Hampa rajin sangat ke dapat kau rumah, nipu lah. Saya tak kata 100% tapi kebanyakan. Jadi kebanyakan. Jadi masa mudah macam ni, buat dia witir dengan apa dia, dengan imam, ataupun buat dia witir dalam apa dia sembahyang berjemaah tersebut. Kerana apa dia, sembahyang sunat witir ini ranking dia nombor 1 dalam kesemua sembahyang sunat. Dalam kesemua sembahyang sunat yang kita dah buat ni, solat witir dah ranking nombor 1. Bukannya tarawih, bukannya tahajud, bukannya duha, bukannya sebelum subuh. Orang banyak salah faham. Orang dah ingat sebelum subuh ranking nombor 1, orang dah ingat tahajud nombor 1, orang dah ingat duha nombor 1. Tak, salah belakang tu. Ranking solat sunat nombor 1 witir. Hak tu lah yang paling ramai sekali tinggal. Rugi sangat-sangat, sangat rugi. Dan juga dalam kitab Sabilah dan juga dalam kitab-kitab lain berjumpa bersama dah, solat witir di dalam Ramadan paling afdal, paling bagus, paling baik buat secara berjamaah. Kita sembahyang jemaah fardu pun tinggal dah, rugi dah, sangat-sangat rugi dah kat situ. Yang keduanya pula dah solat witir secara berjamaah pun kita tinggal dah. Ya Allah, dah lah solat sunat tu ranking nombor 1 pula. Tinggalkan pula benda yang kedua yang paling dituntut untuk buat jemaah, bertambah-tambah rugi. Jadi tolonglah. Sebab tu kita sebutkan kat sini lah. Bagaimana tadi Tuan Nazim minta saya sebutkan. Kalau ikutkan saya malah nak sebut, tapi dah sebut sini sedap aku nak tibai. Kita tunggu masuk lah. Tunggu masuk bahagia memang aku tibai sungguh lah. Jadi dia tolonglah jaga. Kena jaga sembahyang tarawih tu dapat suara kamu tak tahu. Dia macam ni kita nak bagi faham. Sebab kebanyakan orang salah faham. Salah faham apa dia? Bila dah buat witir, tak boleh dah sembahyang sunat. Mana ada macam tu? Tak ada lah.
Kalau dapat witir sekalipun, lepas pada tu nak buat solat-solat lain boleh? Ya boleh. Siapa yang kata tak boleh? Yang tak bolehnya buat witir sekali lagi. Yang tu tak boleh. Dan kalau kata kita contohlah, dah buat sembahyang 8, buat terus witir dengan imam 3 rakaat. Lepas tu kita bangun sahur. Contohlah bangun sahur pukul 4 ke, pukul 4 ke, pukul 5 ke. Bangun tu nak tahajud dulu, boleh tak? Ya boleh, silakan. Tak ada masalah. Nak tahajud atau bangun kompak, nak buat qiyamul lail, tasbih lah, tahajud lah, taubat lah, buat lah, nak buat silakan, tak ada masalah. Yang tak boleh yang dia witir, sebab kita dah buat dah. Itu sahaja yang tak dibenarkan. Selain daripada itu boleh, dia boleh, tak ada masalah pun sampai kita boleh. Sebab tu penting ngaji, sebab ramai orang tu faham bila buat witir terus tak boleh sembahyang. Apa ke benda? Boleh dah. Siapa yang kata tak boleh? Boleh, boleh. Yang tak bolehnya buat witir sekali lagi, yang tu yang tak boleh. Sebab dalam satu malam tak dibenarkan 2 kali witir. Yang tu yang tak boleh, sebab kalau 2 kali witir dia akan jadi genap. 3 dengan 3 jadi 6. Mana witir ni? Witir ni kan ganjil. Jadi kalau kita buat dah 3, ganjil lah tu. Kita buat 3 lagi, 3 dengan 3 jadi 6. Mana boleh? Sebab tu witir ni buat sekali ya. Yang tu witir ni buat sekali. Selepas daripada witir nak buat lagi solat-solat yang lain boleh? Ya boleh. Tak ada masalah, buatlah, buat. Kita lazimkan diri kita berjemaah, terutama sekali dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan nak mari dah ni, maka ganjaran orang yang solat berjemaah dalam bulan Ramadan, bila kata dia buat benda fardu, maka apa dia? Ganjarannya 70 kali ganda fardu pada bulan yang lain. Kita solat jemaah ni hukum ni fardu kifayah tau. Bukannya sunat, fardu kifayah. Jadi dia kata fardu kifayah, kita buat 70 kali fardu kita buat selain daripada bulan Ramadan. Tak nak kau. Orang tu sibuk nak kerja dia Lailatul Qadar, tapi sembahyang fardu berjemaah dia orang tak sibuk pun. Rugi lah, rugi. Kebanyakan pada kita ni dia tak fikir macam mana nak banyakkan amalan. Tapi dia kebanyakan pada kita adat. Ini masalah. Bila kata adat ni payah, jadi susah. Adat datang tarawih ramai-ramai, adat sembahyang sunat raya ramai-ramai. Sembahyang sunat raya bapak ni mana? Sembahyang subuh 2-3 sok. Tak boleh nak terima dengan akal. Kadang-kadang kita pun pelik, apa benda ni orang ni? Yang kita pun pelik, apa benda orang sibuk ke sembahyang sunat rayanya? Sembahyang fardu subuh pula nak kerja. Sebab situlah ganjaran sangat banyak. Tiba-tiba aduh, sembahyang subuh. Bukan kata sini lah, rumah saya dan masa subuh tu, ya Allah, 2-3 soh ya. Saat lagi nak sembahyang raya, aku mari lambat sikit. Yalah kita imam, marilah lambat sikit. Kita mari lambat sikit, nak pakai motor pun tak tahu mana. Mana dah nak pergi motor ni. Pakai aku pun dah kena pau dah, nak duduk pun dah pakai mana dah ni. Nak kata tahap macam tu kan. Kita boleh dengan orang kita ni banyak adat daripada ibadat. Tolong ubah lah, tolong ubah lah. Okay dah. Tambahan berbanding sebenarnya sikit. Moga-moga bila sampai bermanfaat, kita dapat istifadah bersama. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah min surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله